Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak yang dikasihi. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan yang baik, sihat. Pada hari ini cikgu akan berkongsikan tentang apakah persediaan yang perlu murid lakukan menjelang peperiksaan ataupun pentaksiran dalam talian. Sebelum itu, bagi siapa yang belum menekan butang loceng, cikgu menjemput anda untuk menekan butang loceng dan subscribe channel cikgu. Pertama, persediaan teknikal. Kenal pasti medium dalam talian yang akan digunakan bagi setiap subjek. Maksud cikgu, subjek bahasa Melayu contohnya mungkin menggunakan Google Classroom. Tetapi subjek bahasa Inggeris mungkin menggunakan live worksheet. Jadi anda perlu tahu medium mana yang digunakan supaya anda familiar dengan kaedah tersebut. Catatkan maklumat akses sebagai rujukan. Maklumat akses berupa seperti email anda, password dan username. Mungkin sekarang ni anda rasa anda ingat, anda rasa memang dah save dalam handphone tu dan takkan hilang. Tapi kita tak tahu pada hari peperiksaan dalam masa selama 2 jam macam-macam boleh terjadi. Mungkin daripada satu handphone berlaku masalah teknikal, anda perlu berpindah kepada handphone lain. Jadi di situlah pentingnya maklumat akaun anda, email anda, password anda supaya anda tidak lupa walaupun bertukar peranti. Kenal pasti gadget atau peranti yang akan digunakan. Maksudnya anda perlu tahu anda akan menggunakan handphone. Kalau handphone siapa? Handphone mak ke, ayah ke, handphone anda sendiri ke, ataupun menggunakan laptop. Contohnya kalau kamu meminjam laptop kakak. So kena pastikan pada awal bagi tahu kakak saya akan menghadapi peperiksaan pada minggu hadapan bermula pada jam 8 sampai 12.30 hari contohnya. Jadi saya akan meminjam laptop kakak supaya tidak berlaku pertembungan penggunaan peranti ketika waktu. Sediakan data internet yang cukup kuota. Sebelum hari peperiksaan, pastikan anda telah membeli data kuota internet yang mencukupi supaya tidak mengganggu kelancaran anda menjawab peperiksaan. Sediakan lokasi kawasan yang bersesuaian. Sediakan meja atau lokasi bilik yang bersesuaian untuk anda menjawab peperiksaan. Kalau boleh, kurangkan gangguan atau kurangkan bunyi bising semasa anda menjawab peperiksaan tersebut. Jadi dari sekaranglah anda boleh tengok dalam rumah tu bilik mana yang sesuai. Bagi murid yang mungkin tinggal di kawasan yang kurang coverage, so anda boleh pastikanlah untuk menjawab peperiksaan nanti bagi mendapatkan coverage yang lancar di lokasi manakah anda perlu duduk atau anda perlu pergi ke arah mana supaya anda dapat line yang stabil. Persediaan mental. Inilah pentingnya self-talk anda pada diri sendiri. Apa itu self-talk? Self-talk tu ialah seperti macam suara hati anda lah. Apa yang anda katakan pada diri anda sendiri. Contohnya bila kita bangun pagi bunyi alarm clock daripada handphone ataupun alarm clock daripada jam loceng. Kita pun ambil alarm clock tu, cakap sekejap lagi lah nak bangun. Itulah self-talk kita. Apa yang kita kata pada diri kita sendiri. Jadi kita pun programkan diri kita untuk bangun sekejap lagi. Wujudkan self-talk yang positif. Contohnya sekiranya anda rasa aku stres lah, aku penat lah, aku tak faham apa benda yang aku belajar ni, macam mana nak exam 2 hari lagi ni. So anda overcome balik pemikiran-pemikiran tersebut dengan self-talk yang positif. Contohnya, aku boleh buat, aku boleh belajar, bukannya susah pun. Selama ni memang aku belajar ikuti kelas online, cuma aku kena ulang kaji semula saja. Aku boleh lakukan. Sekiranya rakan-rakan anda boleh lakukan, anda pasti boleh lakukan. Anak-anak semua bertenang. Jika anda bertenang, anda akan menang. Jika anda bertenang, anda boleh belajar dalam keadaan fokus. Jika anda bertenang, keyakinan diri anda akan meningkat. Persediaan fizikal.
sebelum peperiksaan, anda dapatkan rehat atau tidur yang mencukupi lah, supaya semasa peperiksaan tersebut tidak berlaku anda blank. Apa ni, aku dah jawab, aku dah belajar tapi aku tak dapat nak jawab. Itu macam blank kan. So mungkin kerana anda tidak cukup rehat. So pastikan anda dapat rehat yang berkualiti, dapatkan pemakanan yang sihat supaya anda bertenaga dan boleh menjawab semasa peperiksaan. Persediaan emosi. Seterusnya ialah persediaan dari segi emosi. Persediaan emosi ni sama pentinglah dengan persediaan mental. Cikgu tanya, sekiranya anda rasa sedih, marah, rasa gelisah, boleh tak anda belajar dalam keadaan yang baik? Jawapan dia apa? Okey, jawapan dia kebanyakan orang mesti jawab tak boleh. Okey, jadi bagaimana cara untuk anda jaga kesihatan emosi anda? Tidak lain dan tidak bukan anda saja yang boleh kawal perasaan anda sendiri. Orang lain mungkin boleh bagi kecaman, orang lain mungkin boleh bagi tekanan, tapi bagaimana anda absorb apa yang mereka katakan. Okay, so cikgu sangat cadangkan kepada anak-anak murid semua, menjelang peperiksaan 2, 3, 4, 5 hari sebelum peperiksaan, semasa tempoh peperiksaan sekiranya boleh, please elakkan daripada bermain game. Marah kan, atau geram kan bila tak menang kan, ataupun elakkan penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter dan sebagainya. Sebab cikgu bimbang sekiranya ada antara rakan-rakan anda yang up status, contohnya apa-apa status lah, membuatkan anda terasa walaupun mungkin dia tak bermaksud untuk menunjukkan kepada anda, tapi tiba-tiba anda terasa. So tiba-tiba anda rasa sedih. Bila anda rasa sedih, maka wujudlah perasaan-perasaan hilang mood nak belajar, terfikir-fikir apa benda yang dia cakap, dia bercakap pasal aku ke? Kan? Apa benda yang dia bagi tahu tu? Aku nak tahulah. So benda-benda ni lah yang akan mengganggu. Kita nampak remeh, nampak enteng, nampak alat small meter lah, tapi benda ni sebenarnya akan ganggu konsentrasi anda. Percaya. Cara yang kita boleh lakukan untuk memberi ketenangan kepada emosi ialah dengan bersyukur. Di saat anda rasa susah sekarang, di saat anda rasa stres nak menghadapi peperiksaan, di satu sudut lain anda bayangkan ada anak-anak yang tinggal di kaki lima, anak-anak gelandangan yang tidak menikmati nikmat untuk belajar. Mereka juga pastinya teringin untuk berada di tempat anda, berada di dalam rumah yang selesa, ada keluarga yang sempurna, ada makan pakaian yang cukup, ada peluang untuk belajar. Jadi hargai nikmat yang Allah berikan kepada anda. Okay? Kalau rasa stres, fikir ada lagi orang yang lebih susah daripada aku. Syukur, Alhamdulillah anda dapat belajar walaupun anda ada dalam keadaan tertekan. Biasalah kan, nak exam kita dapat tekanan. Okay? Tapi tekanan tu sebenarnya ada tekanan yang positif, ada tekanan yang negatif. Kadang-kadang kalau nak dekat exam, lagi orang tu tertekan, lagi dia kuat belajar, lagi dia cepat serap apa yang dia baca. Okay? So baguslah. Anda bagaimana? Persediaan spiritual. Tidak lain dan tidak bukan, kita solat dan berdoa, mengadu, memohon kepada Allah Tuhan Yang Esa. Berdoa supaya Allah permudahkan jalan untuk kita belajar, Allah memberi kefahaman ilmu, dipermudahkan urusan agar kita berjaya dan memberi manfaat kepada seluruh makhluknya. Hati, cuba jauhkan daripada benda-benda lara, contohnya macam tengok cerita Korea selama 24 jam, contoh. Okay? Contohnya seperti bermesej, berwhatsapp-whatsappan dengan kekasih hati atau secret admirer. So dia dah melarakan hati kita, membuatkan titik-titik hitam, membuatkan mungkin sebab itu kita tak ingat. So cuba untuk elakkan perkara-perkara macam ni. Dan juga doa-doa untuk menambahkan kefahaman ilmu, amalkan zikir-zikir yang mudah, contohnya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. anda boleh apa yang jadi reda dengan hemah, reda dengan hikmah.
anda mesti boleh lakukan yang terbaik untuk diri anda sendiri. Tugas kita sebagai manusia ni ialah kita berusaha, kita berdoa. Selebihnya, hasil apa yang jadi, kita serahkan pada Allah yang Esa.